Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada kali ini untuk kita melihat kepada bahagian yang kedua daripada surah Al-Hadid, surah 57. Kita ingin selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa menguatkan iman kita, agar sentiasa ingat kepada dua perkara. Makin kita beriman, makin lagi kita berjuang, makin lagi kita menginfakkan, memberi apa yang telah diamanahkan kepada kita. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah penonton di rumah tak sabar-sabar lagi dah ya untuk menyambung nak mengetahui sebenarnya apakah bahagian kedua sekolah daripada Al-Hadid ini ya, yang sudah tentunya ia adalah satu tanda kasih daripada Allah untuk kita semua. Jadi Ustaz kalau boleh kita mulakan ya, dan sebelum Ustaz mulakan sebenarnya nak ingatkan kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya, jangan lupa ya untuk ambil Quran satu ataupun muat turun ya Smart Quran di telefon masing-masing. Dan pengumuman tambahan ialah kita nak keluarkan soalan kuis nanti ya pada bila-bila masa Ustaz ya. Jadi pastikan ikuti bacaan dengan bagus dan ikuti kefahaman kita, tadabbur kita. Dan soalan pasal kita punya Al-Quran ini, kita ada Al-Haramain ini ya, nak diberikan ada berapa Ustaz? Berapa unit? Ada 7 unit. 7 unit ini 7 unit yang besar ni. Saya tak sempat nak pegang ni. Okey. Tak apalah, tak payah pegang. Okey, besar. Dan 3 yang ini 7 juga untuk minggu ini. Jadi tuan-tuan, nanti soalan akan disampaikan, bersedia insya-Allah. Mari kita mulakan dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita mengingatkan diri kita bahawa sebenarnya Allah amat penyayang kepada kita. Allah beri macam-macam dalam kehidupan kita ini di dunia ini adalah untuk bertemu kembali Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dan untuk menuju ke situ kita perlukan pertolongan. Ia akan nak berdua, ia akan nasta'in, pasal kita hamba Ustaz ya. Dan kita nak kalau boleh panduan itu jalan yang telah diikuti oleh orang-orang yang telah diberi nikmat ya, di kalangan siddiqin ataupun nabi, siddiq, syuhada, orang-orang syahid dan juga orang soleh. Yang kita doakan tuan-tuan yang berada di rumah ya, bersama Al-Quran, sentiasa bersama dengan Quran Time ini, kita adalah digolongkan di kalangan orang-orang yang diberi nikmat. Pada hari ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-16 hingga 29. Kita akan habiskan Ustaz ya. Tapi bahagian pertama ni kita baca dulu ayat 16 hingga 19, kemudian 20 hingga 24 untuk kita memahami sinopsis apakah yang kita akan dalami pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat kepada balasan keimanan dan kemunafikan. Sebenarnya ini kita dah bincang semalam ya, ayat 12 hingga 15. Kita sambung dengan jaga hati, jaga iman dan jangan bakhil. Ya, maksudnya apabila makin beriman, kita tidak akan menjadi orang yang bakhil Ustaz ya. Bakhil ni bukan sekadar bakhil harta, tetapi bakhil dari segi masa kan, tak nak beri masa untuk tolong orang, yang kedua. Dan yang ketiganya, kita beriman pada Rasul. Kalau awal surah Al-Hadid ini beriman kepada Allah, Allah beritahu 6 ayat besar Allah, itu konsepnya keimanan kita, tauhid kita. Praktikalnya macam mana? Kita akan tengok bersama pada hari ini. Jadi Ustaz, mari kita mulakan memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah muka surat. Hari ini muka surat apa Ustaz?
InsyaAllah muka surat 539. 559. Okey, bermula daripada ayat 16 hingga 19. Okey, sama kita sidang penonton yang dimuliakan, sesungguhnya kita sangat bertuah kerana kita adalah umat Al-Quran, umat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang sangat agung. Nabi kita Muhammad SAW iaitu Al-Quran, yang mana dengannya menjadi asbab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. InsyaAllah kita akan kembali menyambung sekolah kita ya Ustaz. Sekolah kita. Itulah silibus kita Al-Quran ini daripada muka surat 539 ayat 16 hingga ke 19. 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat yang ke-16 hingga 19 sebentar tadi Ustaz, terima kasih diucapkan ya. Ayat yang amat penting menyambung balik kepada apa yang Allah ingatkan pada bahagian awal surah Al-Hadid ini. Pada awal kita bercakap tentang iman pada Allah dan Rasul dan juga bercakap tentang infak. Kalau kita melihat pada ayat 16 ini dan 17 bercerita tentang iman. Allah mengingatkan alam minil ladzina amanu, bila lagi masanya bagi orang yang beriman. Ini adalah seruan Ustaz ya, satu rayuan daripada Allah kerana Allah amat sayang kepada kita. Allah panggil pun tak cakap sebagai orang yang tak khusyuk ya, tapi Allah cakap bila lagi masanya bagi orang yang beriman antahsya'a, untuk khusyuk, untuk rasa kagum, untuk rasa teruja kepada yang pertama li zikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya Allah nyatakan wama nazala minal haq, daripada kebenaran yang turun, iaitu daripada Al-Quran. Ada orang yang bila diingatkan azan Ustaz ya, dia tak kisah pasal meetingnya dengan bisnesnya, dengan urusannya. Maka kalau kita tengok pada peristiwa PKP kita sekarang ni Ustaz ya, Allah tarik sekejap masjid kita, tarik Kaabah ya, maksudnya pergi ke umrah haji, pasal sebenarnya nak tengok balik adakah zikir ataupun bila nama Allah disebut itu kita betul-betul memaknai apa yang disebutkan.
Pasal apa? Pasal yang pertama zikir pada Allah, maksudnya bila ada azan, bila ada orang ingatkan, dan juga yang keduanya wama nazala minal haq. Dan Malaysia Quran Time ini adalah salah satu usaha Ustaz ya untuk kita kembalikan balik tentang wama nazala minal haq, daripada kebenaran yang turun itu sepatutnya Allah cakap tahsya'a. Tahsya'a ni daripada perkataan khasya'a, ada kaitan dengan kita ini kontang Ustaz ya. Kalau tanah yang kontang itu dikatakan khasya'atul ard ya, tanah yang kontang. Jadi bila kita dengar al-Quran ini, kita rasa ya Allah hebatnya Engkau, dan betapa diri ni rasa kontang, diri ni kecil sangat. Dan itulah perasaan yang saya yakin pada tuan-tuan bila kita mendengar bacaan masya-Allah daripada Ustaz Tarmizi Ustaz ya, jazakumullah khair, dan juga dengan kita melihat intipatinya sedikit. Kita tidak pergi panjang, okey, tuan-tuan mungkin kena cari lagi ustaz selepas ini untuk mendalami. Tetapi ini dua perkara ini Allah nyatakan wala yakunu kallazina utul kitab. Jangan jadi seperti orang yang pernah diberikan kitab sebelum ini, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dah panjang masa Ustaz ya, diingatkan ataupun diberi kitab tetapi mereka tak baca. Mereka baca pun dia hanya baca waktu apa Ustaz ya, waktu kahwin, waktu nak mati. Kan itu kasar sikitlah dia punya bunyi dia kan. Tetapi itu yang pernah berlaku pada orang-orang terdahulu. Allah ingatkan dalam ayat 16 ini kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi 4-5 Hijrah ini diingatkan, dan juga untuk kita pada hari ini. Dan kita yakin bahawa dengan kita bersama Al-Quran pada ruang waktu begini dalam Malaysia Quran Time, kita harapkan kita tidak jadi lagi orang yang digelar sebagai wa kathirum minhum fasiqun. Banyak di kalangan mereka itu adalah orang yang berbuat perkara fasik, berbuat dosa besar. Salah satu dosa besar ialah ada Allah ingatkan dia tak kisah sembahyangnya pukul 3.30. Ataupun bila baca Quran ke tak baca, apa aku kisah, yang penting aku dapat baca Facebook. Yang itu adalah amalan-amalan yang boleh membawa kepada fasik kerana kita merendahkan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-7, menariknya tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan Allah menghidupkan bumi selepas matinya. Ustaz ya, perumpamaan ini Allah bawakan, satu memang Allah hidupkan tanah kontang akan hidup tumbuh-tumbuhan. Tetapi dalam masa yang sama, apa maksudnya di situ? Allah yang sama boleh menghidupkan kalau hati kita kontang, yang tidak respon kepada, tidak syok kepada Allah, tahsya'a tadi tu, dia tak rasa syok baca Quran, tak syok untuk ini, untuk pergi sembahyang apabila azan dikumandangkan. Tapi kali ini Allah beritahu, ketahuilah Allah boleh hidupkan hati kita. Kalau bumi Allah boleh hidupkan, lebih mudah lagi untuk hidupkan hati kita. Qad bayyana lakumul ayat, inilah penerangan tanda-tanda. Syaratnya apa? Allah akan beri ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dalam alam maya pada ini untuk kita, dan kita kena fikir. Ya, seperti mana tuan-tuan sekarang ini kita baca sama-sama, kemudian kita fikir je, oh ini Allah cakap. Kesannya apa? Innal musaddiqina wal musaddiqat. Kita akan membenarkan, dan membenarkan iman ini Ustaz, salah satunya ialah kita bersedekah. Kembali balik yang kita dah belajar sebelum ini, wa aqradullaha qardan hasana, sanggup meminjamkan kepada Allah dengan qardan hasana. Dan kita dah cerita semalam bahawa sebenarnya qardan hasana ini adalah satu rayuan dalam masa yang sama, segan kepada kita. Sebenarnya yang kaya ni Allah. Ya, dia lebih kurang bapa bagi duit pada anak dia, ada RM10. Contoh Ustaz ya, RM10. Kemudian ayahnya kata, pasal ayah mungkin tak bawa duit, pergi ke kedai, kata abah pinjam duit daripada Ibrahim. Contohnya kan. Nanti abah pulang balik semula. Bukan maksudnya duit itu duit si anak itu tadi ya, tetapi itu sebagai tanda latif, betapa sopan, betapa lembutnya Allah dalam membawa, mengajak kita tuan-tuan ya yang berada di rumah, bahawa Allah cakap apa? Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim ya. Kalau ayat yang ke-11 malam, walahu ajrun karim. Dekat ayat nombor 18 ini walahum. Ya, semalam Allah bertanya dalam keadaan apa? Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa individu? Ya, bukan ramai-ramai. Siapa individu? Kalau katakan tuan di rumah nama Ahmad, siapa yang nama Ahmad tu nak tak pinjamkan duit ataupun harta ataupun masa kepada Allah? Itu dia
Allah panggil seorang-seorang. Tetapi dalam ayat yang ke-18 ini Allah ajak ramai-ramai, mari tuan-tuan puan-puan untuk kita pinjamkan masa kita, harta kita, kemahiran kita untuk Allah. Allah akan muliakan kita. Dan Allah menyambung pada ayat yang ke-19 itu, orang yang beriman pada Allah dan Rasul, mereka itulah orang yang membenarkan, menyaksikan di sisi Allah ganjaran dan nur. Ustaz ya, kalau kita pernah baca sebelum ini, nur ini ada kaitan dengan akhirat nanti. Di akhirat nanti kita dapat nur menyebabkan di depan dan juga di kanan kita, kita boleh berjalan dengan yakin. Tetapi kalau tak ada nur, ya, di dunia ini pun kalau tak ada nur, kita akan teraba-raba di situ dan amat stres ketika kita nak meneruskan perjalanan, apatah lagi kalau di akhirat nanti. Dan itu sebabnya ayat yang kita bincang sekarang ini, ayat 16 ataupun ayat 16 hingga 19 disambung lagi. Apakah cabaran yang menyebabkan iman kita terganggu? Salah satunya dunia. Mari kita tengok sama-sama ayat 20 hingga 24 menerangkan perkara ini. Ustaz? Okey, sama-sama kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala memanggil orang-orang yang beriman. Kita yang ada iman ni seharusnya kita rasa sedar dan kita bersedia dan kita ingin mendengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Kerana Allah Taala panggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Seharusnya kita ada rasa terjentik dalam hati kita untuk mendengar dan juga memahami apa yang Allah Taala nak sampaikan. Seterusnya kita akan membaca daripada ayat yang ke-20 hingga ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 20 hingga 24 ini Allah bercerita, Allah menerangkan kepada kita apakah cabaran hidup kita ini Ustaz ya. Allah beritahu pasal kalau kita lihat kepada ayat sebelum ini pada ayat 14 Allah ada beritahu wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang yang beriman ataupun orang Islam, ia beriman, ada iman ke tak ada iman, tetapi iman ini boleh naik turun Ustaz ya. Dia kalau turun itu akhirnya dia boleh membawa kepada munafik, nauzubillahi min zalik. Apabila kita ada melakukan 4 cabaran yang kita bincang semalam, fitnahnya ya, membawa diri kita ke tempat yang bahaya, kemudian kita bertangguh, kemudian kita ragu-ragu kepada kebenaran dan akhirnya kita ditipu dengan angan-angan Ustaz ya. Jadi salah satu daripada penipuan tipu daya tersebut adalah dunia. Ya, Allah beritahu hakikat dunia macam mana? Mari kita tengok tuan-tuan ya. Ini adalah rahsia macam mana orang boleh terperangkap dengan dunia. Dunia yang pertama adalah permainan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senda gurau ataupun hiburan. Yang ketiga perhiasan. Yang keempat watafahurum bainakum, suka menunjuk-nunjuk di antara kamu, di antara mereka, watakathurum fil amwali wal aulad, iaitu membanyak-banyakkan harta dan anak pinak. Apa maksudnya? Maksudnya setiap orang dia mesti nak bermain-main ya, dia nak tengok game, dia nak tengok football, tengok soccer, satu perkara. Yang keduanya, daripada kecil lagi kita tuan-tuan ya, bukan sekadar anak umur 5 tahun Ustaz ya, anak umur 50 tahun pun suka bermain. Okey. Dan kemudian bercakap tentang lahwun, anak 5 tahun suka berhibur, anak umur 60 tahun pun suka berhibur. Dan Allah beritahu yang ketiga, kategori dunia ini adalah suka perhiasan. Orang perempuan mungkin nak pakai gelang tangan, mungkin nak pakai tudung. Tudung ada sampai 200 dalam wardrobe. Bagi sebahagiannya tu pasal dia ada perhiasan, ada yang ada jam tangan sampai 20,000 lelaki kan, ataupun nak hias dekat dia punya kereta. Ya, sport rim tu boleh bertukar-tukar, setiap hari raya bertukar Ustaz ya. Ada orang yang jenis begitu, dan kita adalah orang yang hidup di dunia, kita mungkin ada nombor 1 suka bermain, ataupun mungkin suka berhibur, ataupun suka berhias. Ada satu lagi iaitu menunjuk-nunjuk di kalangan kamu. Bukan sekadar ada Ustaz ya, dia memang ada tu nak tunjuk. Kalau boleh hari ni tudung, kalau yang perempuan kan, tudung hijau sampai kasut hijau. Kan, semua hijau. Ataupun kalau katakan ada kereta tu, dia bawa tu walaupun dia sewa je kan, raya. Ya, tapi tahun ni tak pastilah Ustaz raya macam mana. Sempat ke tak untuk tu, tapi kita doakan Allah beritahu perkara ini. Dan yang kelimanya ialah membanyak-banyakkan anak ataupun harta dan anak. Biasanya balik raya Ustaz orang tanya berapa anak, begitu kan, ataupun rumah sewa dah 20 biji. Perkataan-perkataan itu adalah kehidupan di dunia. Adakah salah? Tidak salah. Tetapi Allah beritahu psikologi tentang dunia ini. Yang pertama seperti apa? Allah beri perumpamaan seperti kamathali ghaisin a'jabal kuffar. Seperti seorang petani. Ya, petani ini daripada perkataan kafara, ada biji benih, dia letak tanah di atasnya, itu namanya kafara. Ya, itu sebabnya orang kafir itu ada kebenaran, dia tutup kebenaran. Kufar adalah orang yang menutup biji benih. Dan psikologi pertama seorang petani ialah apa? Hijau. Tak sabar-sabar untuk nak dapat kereta baru, rumah baru, apa lagi baru Ustaz? Isteri baru. Okay. Yang baru, dia tak sabar-sabar. Itu yang pertama. Tapi bila dah dapat, apa jadi kepada tumbuhan tersebut? Yahiju fatarahu musfarra. Jadi kuning Ustaz. Dulu hijau dia tak sabar-sabar nak apa? Kalau yang isteri baru tadi tu nak nikah ke, kalau kereta baru tu tak sanggup nak pegang kunci, tapi lepas tu dah 5 tahun dia dah mula kuning. Dan kalau tidak dijaga betul-betul, maka jadilah hutama, hancur. Bagaimanakah kita nak menyelesaikan perkara ini? InsyaAllah kita akan nantikan jawapannya selepas kita berehat sebentar. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.
Kembali kita dalam Quran Time Musaadah COVID-19. Kita menyambung kembali, kita diberitahu oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-20 sebentar tadi tentang cabaran-cabaran. Ustaz ya, di dunia ini ada 5 kategori, semua orang terlibat dengan perkara ini, dan bagaimanakah ubat untuk memastikan kita tidak ditipu dengan 5 kategori ini. Bukan salah untuk bermain, untuk berhibur, ada permainan, untuk ada anak dan sebagainya, tetapi jangan sampai dah ada kereta, lepas tu tak sabar lagi untuk ada kereta. Pasal awal-awal tak dapat kereta, dia rasa macam tak sabar-sabar. Lepas tu jadi kuning, dah tak bersemangat, kemudian tengok kereta lain jadi hijau balik, kereta dah jadi merah, maksudnya dah hancur. Ya, kalau anak-anak kecil itu dia tak sabar lihat toy permainan, kemudian dia akan dah lemah semangat lepas dah beli ustaz ya, 2-3 jam dah hancur dah. Ya, itu adalah perkara tentang dunia. Bagaimana nak mengelakkan perkara ini ataupun kita tidak menjadi orang yang terlibat dengan consumerism, asyik beli dan beli dan beli dan beli dan tudung dan juga kereta dan rumah dan semua perkara nakkan baru. Rupanya Allah beritahu yang pertama, nak dapatkan sesuatu yang baru itu kena fikir bahawa adakah ia mengundang azab yang pedih ataupun tidak. Kalau katakan dengan beli benda yang baru itu menyebabkan kita tidak mahu infak, kita beli itu untuk membazir, maka kita kena ingat bahawa janganlah. Ya. Yang keduanya, kalau nak beli sesuatu yang baru ya, ataupun nak dapatkan orang baru ustaz ya, yang ustaz cakap tadi tu ya, adakah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala? Kalau dapat keampunan daripada Allah, dengan sebab itu dengan kereta baru dapat keampunan, masih makin lagi infak untuk membantu lebih ramai lagi boleh pergi ke masjid untuk buat perkara kebaikan, maka itu dibenarkan untuk beli yang baru. Ya, beli kereta baru pasal nak anak dah ramai ustaz, nak bawa balik ke rumah, okey, tak ada masalah, nak balik kampung ya. Tapi kalau katakan sekadar nak menunjuk-nunjuk sahaja, maka khuatir itu tidak mendapat keampunan. Dan yang ketiganya, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hakikat tentang dunia. Ustaz, kalau ustaz boleh ulang balik 5 perkara sebentar tadi tu, ayat 20 tadi tu, tentang apa hakikat dunia. Bahagian pertama itu untuk kita pasakkan dalam diri kita tahu hakikat sebenarnya tentang dunia ini, agar jangan kita cepat-cepat nak cari tak putus-putus, sampaikan keimanan kita, khusyuk kepada Quran dan juga kepada zikir pada Allah ini hilang dalam hidup kita. Ustaz, boleh? Okey, kita ulang pada ayat ke-20 Ustaz. Ya. Ayat ke-20, bagaimana Allah Taala membongkarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan di dunia, Ya. yang mana ia adalah sementara dan juga hanya bersifat mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Kehidupan yang palsu dan juga sementara memperdayakan, menipu. Sementara untuk kita menambahkan amalan kita insya-Allah. Syaitanir-rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Surahul Azim. Itulah ulangan kita nak mengingatkan diri kita tuan-tuan tentang hakikat dunia ini, tidak lari daripada 5 perkara ini yang dia mula-mula hijau tetapi jadi merah ya, ataupun kuning dulu ya, lemah semangat, tak berapa menarik dan akhirnya boleh jadi merah, kecuali apabila dia akan jadi hijau ustaz ya. Maksudnya kereta kita masih hijau lagi, maksudnya masih lagi bermakna ya, pasangan kita masih lagi hijau ya, atau
ataupun anak kita pun jadi hijau, semuanya bersemangat lagi apabila kita ada 3 ubat sebentar tadi. Sebabnya Allah menyatakan pada ayat 21 itu sabiqu, ya, berlumbalah ustaz, ya, berlumbalah ke arah keampunan. Dan itu sebabnya siapakah yang berlumba ke arah keampunan ini, salah satunya adalah para nabi, ya, menunjukkan contoh kepada kita yang kita nak langsung membaca pada ayat 25 hingga ayat 27 bagaimana nabi berlumba. Dia kalau berlumba ni mesti ada dia punya finish line. Ya, mesti ada garisan penamat dia. Apa garisan penamat itu? Namanya kematian. Kita nakkan keampunan, bagaimana nabi berjuang sampai ke akhir hayatnya. Mari kita baca. Khususnya pada ayat yang ke-25 dan ke-27 Ustaz. Ya. Okey, kita melihat sebagaimana Ustaz sebut perlombaan itu. Perlombaan. Bagaimana disebut dalam Quran fastabiqul khairat, kita kena sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan perkara kebaikan. Kerana sifat kepada akhiratnya, realitinya ramai orang tak berlumba untuk akhirat. Yeah. Kalau kita tengok orang tu rajin sedekah, rajin baca Quran, kita kadang-kadang just kata tak apalah, dia memang rajin, dia memang suka sedekah, tidak ada semangat untuk perlombaan. Lumba. Tapi kalau untuk dunia, para ulama kata untuk dunia jangan kita berlumba. Nampak orang beli sofa baru, kita nak beli sofa juga. Nampak beli rumah, kita nak beli rumah juga. Tapi kita disuruh untuk berlumba dalam perkara kebaikan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 25 hingga 27 Ustaz, ya. Maka inilah yang menceritakan bagaimana rasul-rasul terdahulu mereka ini memang berlumba untuk garisan penamat yang diredai oleh Allah SWT. Mereka mengharapkan keampunan daripada Allah sebagaimana kita tengok pada ayat yang ke-21 tadi, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard.
Ya, Allah beritahu bahawa syurga ini seluas langit-langit yang ada, ya, dan bumi. Nak ceritanya ialah amat luas kepada orang-orang yang mungkin sempit hatinya di dunia ini. Dalam cabaran kita, ujian kita ada ini Ustaz, ya, tapi kita tetap juga berpandukan kepada Al-Quran, ya. Kalau kita tengok pada ayat yang ke 22 itu, apa saja musibah yang ada pada bumi atau pada diri sendiri sebenarnya telah tertulis. COVID-19 ini telah tertulis. Kita yakin perkara tersebut, tapi yang pentingnya ialah Allah cakap jangan sedih, ya. Jangan putus asa, dan jangan pula bila kita dah berjaya nanti habis COVID-19, dia kembali balik sombong, dah tak nak baca Quran time pun dah tak ada dah ya, ataupun solat pun jadi lain macam. Yang itu Allah ingatkan kerana ia pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Jadi kalau tengok ayat 25 itu, Allah bercerita sesungguhnya kami telah utuskan rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia berlaku adil. Inilah orang yang beriman, dia akan bersikap adil. Dan kami ciptakan besi. Ini nama surah ni Ustaz, ya. Kami turunkan besi, maksudnya besi bukannya dibuat oleh manusia. Dia diturunkan daripada langit untuk kita. Untuk apa? Kerana ia ada manfaat, dia kekuatan yang hebat dan memberi manfaat kepada manusia untuk kita perjuangkan. Kita berjuang di jalan kebenaran, ajak lebih ramai lagi kepada Allah SWT, beriman pada Allah dan Rasul, dan kita gunakan besi itu untuk bina manfaat teknologi, sains, agar orang semuanya kembali kepada Allah yang Qawiyun Aziz. Allah yang amat kuat, amat perkasa. Tadi awal surah surah Al-Hadid ni Allah dah cerita dah tentang Allah ni memang perkasa, Allah ni maha bijaksana. Dan itu sebabnya ayat 25 ini menceritakan bahawa agama bukanlah lembik. Biasanya orang cakap kalau agama ni dia baca Quran, lepas tu tak buat apa-apa. Bukan begitu. Kita baca, kita faham dah ini, dia lagi bersemangat lagi, ya. Dalam COVID-19 ini kita rasa orang lain dah lemah semangat, kita masih lagi bersemangat kerana kita tahu bahawa musibah yang ada telah dalam ketetapan Allah, ya, untuk kita kembali balik. Untuk kita kembali balik, dan akhirnya kalau kita tengok, kita meneruskan legasi Nabi Nuh pada ayat 26, Nabi Ibrahim, ya, dan juga kita adalah zuriat daripada mereka, ya. Kata Allah SWT, sebahagian daripada mereka mendapat hidayah, nak ikut kepada hidayah, tapi ramai fasiqun. Allah beritahu fasiqun ini pasal apa? Ayat yang ke-16 kita dah baca, ya, ayat 16 yang Ustaz baca sebentar tadi, iaitu ramai di kalangan zuriat ataupun susu galuh daripada nabi-nabi terdahulu ini, termasuklah daripada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, dia tidak indah kepada zikrullah dan juga Al-Quran, ya, tidak indah pada Alkitab. Jadi sebahagiannya mendapat hidayah. Moga-moga tuan-tuan yang ada di depan kaca TV, di depan Facebook adalah muhtad, orang yang mendapat hidayah, dan ajak lagi. Kita tidak mahu jadi orang yang fasiqun, tidak syok kepada panggilan Allah. Kalau panggilan bos untuk kata saya nak bagi bonus ni, kan, kita pun dah excited. Tapi ini panggilan daripada Allah, ajrun kabir dan ajrun karim, ganjaran yang besar dan ganjaran yang mulia. Cuma mungkin Ustaz, ya, kadang-kadang orang tak nampak. Kadang-kadang orang tak nampak, cuma sebenarnya tak payah cakap lebih lah. Kita tengok je tangan kita ini pun, kalau gantilah, ya, ganti dengan 1 juta. Ustaz nak bagi tangan ke nak 1 juta Ustaz? Nak tangan lagi. Nak tangan lagi, kan? Pasal apa? Banyak lagi yang boleh kita buat dengan perkara ini. Jadi di situ Allah teruskan dengan pada ayat 27 tentang Nabi Isa, ya, juga Allah akhirkan dengan perkataan fasiqun sekali lagi Ustaz, ya. Umat Nabi Isa, ya, apa yang mereka buat? Rahbaniyah. Mereka mengada-ngadakan sesuatu yang tidak Allah suruh. Allah suruh cari keredaan Allah, tapi dia pergi jangan kahwin, apa lagi? Jangan makan ke, perkara-perkara asingkan diri, ya. Perkara-perkara rahbaniyah ni, rahib tuan-tuan, ya, bukan daripada Allah SWT. Allah suruh kita macam biasa, tapi cari keredaan Allah, gunakan dunia. Pasal ada orang yang tolak dunia nak akhirat. Tolak dunia ini rahbaniyah ni lah. Ada orang yang cari dunia, cari besi, kan, tapi tolak Quran. Tak nak. Dalam
agama kita dalam al-Quran balance, ya, maksudnya dunia ini adalah untuk digunakan menuju kepada Allah SWT. Jadi kita nak tahu kesimpulan daripada perkara ini pada ayat yang ke-28 29. Jom kita baca, Ustaz. InsyaAllah kita kembali untuk membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir surah Al-Hadid ada dua ayat lagi, 28 dan 29. Sama-sama kita baca untuk kita mengetahui apakah kesimpulan daripada apa perbincangan dan juga bacaan kita pada hari ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah dua ayat sebagai kesimpulan, Ustaz, ya. Allah menyatakan, wahai orang beriman, kita kena faham bahawa surah ini turun di Madinah, ya. Maksudnya ada ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Maka di sini Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah pada Rasul, yu'tikum kiflain. Ya, diberikan kepada Allah, memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian. Ya, dua bahagian ini pasal terutama bagi orang-orang yang ahli kitab ini, ya, mencabar sebenarnya nak bertukar agama ni, ataupun dalam kaedah kita zaman sekarang ini, bila seseorang itu kena bertukar agama, ya, ataupun nak maintain, nak kekal dalam orang Nasrani, orang Yahudi, dia nak berada dalam agama Islam, ya, dapat dua ganjaran. Itu satu perbahasan. Ada yang kata bahawa nak bertukar daripada apa yang ada menuju kepada Allah. Dia mungkin orang kaya, kan, nak kembali balik kepada Allah, ataupun mungkin dia tak berapa kaya tapi dia nak kembali pada Allah. Allah beri ganjaran yang berlipat kali ganda, ya. Wa yaj'al lakum nura. Kembali balik, Ustaz, ada perkataan nur, cahaya. Pasal sebenarnya ialah bercakap tentang cahaya ini, satu di dunia kita perlukan cahaya, ya, hidayah daripada Allah, dan cahaya yang lebih lagi kita perlukan bila di akhirat, yang kita dah bincangkan apabila Allah bercerita pada ayat yang ke-12, ya, orang beriman ada cahaya daripada depannya, daripada kanannya, untuk dia berjalan dengan selesa di akhirat nanti, dan akhirnya diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga. Jadi daripada ayat ini Allah beritahu rahmatih, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah beri keampunan. Kan kita bincang, Ustaz, ya. Sabiqu ila maghfirah, ya. Sebentar tadi, sabiqu ila maghfirah. Maksudnya berlumbalah kepada keampunan. Orang-orang ahli kitab ataupun kepada kita juga, kita kena berlumba ke arah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menuju kepada keampunan, maksudnya kita akan beriman pada Allah dan Rasul, kita akan berjuang sehabis baik, dan Allah simpulkan dengan ayat 28 itu, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Dan kalau kita ada buat silap, Ustaz, ya, kalau kita buat silap, mungkin kita silap menyebabkan Allah tak berapa sayang sangat, tapi bila dah ghafur, ya, kalau katakan si ayah lah, ya, ataupun contohnya ustaz sayang anak ke tak sayang? Ya, sayang anak, kan. Kalau anak tu buat silap, macam mana, Ustaz? Ustaz sayang sama macam dia tak buat silap ke, ataupun kurang sikit? Jadi kurang sikit, ya. Kalau isteri macam mana pula?
sama juga. Lama juga ya. Jadi kalau dalam kes dengan Allah, kalau orang tak silap Allah sayang, bila Allah dah ampun, selepas Allah ampun tu Allah sayang sama seperti sebelum dia buat silap. Rahim, Allah yang Maha Penyayang akan bagi kepada orang yang pernah buat silap itu kerana dia memohon ampun, kerana dia berlumba ke arah keampunan. Dan macam mana kita berlumba tuan-tuan? Dengan kita beriman pada Allah dan Rasul, ya, dan juga kita selalu pinjamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir sekali itu Allah beritahu bahawa jadi ahli kitab, ya, berada pada sesuatu status bukanlah menjamin kepada keampunan, ya, tetapi apabila dia menyerah kepada Allah, maka itulah ganjaran kemuliaan yang besar kepada kita. Mari Ustaz kita doa agar Allah berikan kepada kita, ya, paling kurang pun sebenarnya kita nak ambil 3 kesimpulan, ya, 3 kesimpulan dahulu daripada perbincangan kita pada hari ini, iaitu yang pertama, rebutlah kejayaan sebenar kita di mana? Di dunia ke di akhirat? Jawapannya adalah di akhirat. Biasa orang cakap, kalau akhirat maksudnya dunia tak berjaya ke? Kalau nak ke akhirat mesti insya-Allah dunia kita kena carilah, bukannya tiba-tiba dapat ke akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, periksa hati dengan zikir dan bacaan Quran kita selalu bersama agar ia memberi kesan kepada hati, ya, syok untuk membacanya itu. Hati jadi khusyuk. Yang kedua, ya, kalau hati tak syok, tidak khusyuk, maksudnya ada masalah pada hati kita. Dan yang ketiga, kita ingin semak adakah yang kita inginkan itu berdasarkan pada ayat 20 tentang hakikat dunia itu, yang kita nakkan kereta baru ke, rumah baru, apa-apalah, komputer baru, sport rim baru, tudung baru, mendekatkan ataupun menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, mari kita doa agar resolusi ini menjadi kenyataan kita insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت القوي ونحن الضعفاء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت القوي ونحن الضعفاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya dosa kami ini terlalu banyak, ya Allah. Kami melupakan akan Engkau, ya Rasulullah. Sebelum ini kami melupakan-Mu, ya Allah.
bahawa sekarang kami sedar ya Allah, kami selalu memohon ampun kepadamu ya Allah, agar kau ampunkanlah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Janganlah kau hukum kami disebabkan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau hukumkan kami disebabkan kecuaian dan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, kau pimpinkanlah jiwa-jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, kau pimpinkanlah jiwa-jiwa kami ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, kau angkatlah wabak ini ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang menurunkannya ya Allah, dan Engkau lah yang berhak mengangkatkannya ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami segala hikmah di sebalik ujian ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ujian ini untuk kami semakin dekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami lafaz ini ya Allah, kalimah demi kalimah ya Allah, ayat demi ayat yang kami lafaz ini ya Allah, sebagai sesuatu yang memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini ya Allah sebagai syafaat kepada kami di hari akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami membacanya setiap waktu ya Allah. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap masa ya Allah, sebelum sampainya ajal kami ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam istiqamah dalam melakukan melaksanakan perkara-perkara kebaikan ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersegera memohon keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kau masukkanlah kami ke semua ya Allah ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau sempurnakanlah untuk kami, bagi kami cahaya kami ya Allah. Berikanlah kepada kami cahaya di dunia ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakanlah kepada kami cahaya di hari akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi tuan-tuan yang diaminkan oleh tuan-tuan, puan-puan. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beriman pada Allah dan Rasul dengan penuh khusyuk dalam kehidupan kita, dan juga kita dapat memberi infak, sedekah, qardan hasanah, ya, meminjamkan pada Allah. Salah satu caranya dengan kempen yang ada sekarang, salah satu selain daripada tuan-tuan mencari orang-orang yang memerlukan di kawasan di qaryah masing-masing untuk kita sumbangkan. Dan bercakap tentang menyumbang ini, wakaf yang ada adalah peluang untuk tuan-tuan sentiasa menambahkan amal kita agar kita bersegera berlumba ke garisan penamat kita dan kita menang, ya, kita berlumba tuan-tuan ya. Kalau ada yang kata bahawa saya sudah, kalau ada lagi kita tambahkan lagi. Moga-moga ini akan menjadikan sebagai amal kita yang penuh berharga dan menang sampai ke syurga. Dan dalam masa yang sama kita ada soalan kuis Ustaz ya. Jangan lupa, takut nanti ada yang dah jawab tak dapat soalan untuk hari ini. Jadi silakan Ustaz, soalan kuis. Okey, senang penonton-penonton sekalian, untuk soalan kuis bagi episod kali ini, daripada surah Al-Hadid ayat 16 hingga ke 29, sila nyatakan 3 contoh mad badal. Sila nyatakan 3 contoh mad badal. Baik. Yang terdapat dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-16 hingga 29. Baik. Selamat mencuba. Okey, jadi itu soalannya mad badal Ustaz ya. Mad badal, bukan mad badal ya. Mad badal. Apa maksudnya? Nanti tuan-tuan cuba cari jawapannya. Dan soalan tadabbur, apakah 5 kategori nikmat yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hadid berkaitan dengan dunia? Nyatakan 5 kategori nikmat di dunia menurut surah Al-Hadid. Dan tuan-tuan boleh sahaja menjawab soalan ini, kumpulkan sehingga hari esok. Ada 2 lagi Ustaz ya, ada 2 soalan Ustaz dan saya, untuk kita tuliskan di Facebook, hashtag di profil tuan-tuan quiz KUIZMQT, dan bagi yang WhatsApp
hantarkan kepada 0115856443 pasal hadiah yang ada ni. Ustaz ada cakap tadi hadiah apa Ustaz? CD Ustaz? Juga ada satu istimewa hadiah daripada dua qari. Ya. Juga Quran Time, iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Tarmizi Ali saya dalam satu album. Dalam satu album. Akan insya-Allah. diberikan pada pemenang ya. InsyaAllah. Jawab betul-betul tuan-tuan ya, dan Quran yang ada di harapan ini pun sama, Haramain atau yang besar ni. Oh besar. Siap saya pegang kejap. Untuk ni. Ya. Yang ini yang besar ini adalah untuk ada 7 naskah untuk tuan-tuan yang menjawab dengan tepat insya-Allah. Jadi ulangan kita jangan lupa beritahu pada kawan 10 malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari esok insya-Allah dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.